صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa sekali lagi dalam kelas adab. Okey, jadi anak-anak murid semua boleh buka buku adab, buka muka surat 24 dan 25. Okey. Kita tengok muka surat 24 dulu Okey, atas sekali tu hukum beradab dengan ibu bapa. Okey, jadi semua ustaz yakin dan pasti semua anak-anak murid sekarang ni ada ibu dan bapa. Jadi kita perlu tahu apa hukum dia. Jadi pada hari ini ustaz akan terangkan sedikit berkenaan dengan hukum beradab dengan ibu bapa. Sebelum tu anak-anak murid semua boleh tengok ayat Al-Quran tu dalam kotak warna biru tu. Ustaz akan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Surah Al-Isra ayat 23, yang maksudnya, dengar baik-baik dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Jadi dalam surah Al-Isra ini dia menerangkan bahawa kita ini sebagai anak wajib mentaati, menghormati dan menjaga ibu bapa kita. Okey. Pada zaman sekarang ni kita tengok anak-anak selalunya cakap kasar dengan ibu bapa. Dekat dalam ayat Quran ni dia cakap, walaupun kita cakap perkataan sekalipun, aja kita cakap. Contohnya, Long, tolong jemurkan baju kat luar. Mak ni nantilah. Bila kita cakap sahaja, itu dah menunjukkan kita ni tidak beradab dengan ibu bapa, ataupun dalam erti kata lain, kita ni anak yang derhaka. Jadi apabila kita menderhaka kepada ibu bapa kita, kita ini mendapat satu dosa yang besar lah. Allah sangat marah kepada anak-anak yang tidak menghormati ibu bapa. Jadi dalam Islam dia ada gariskan beberapa panduan untuk kita menghormati ibu bapa. Islam mewajibkan anak-anak supaya beradab dengan ibu bapa. Dan Islam mengharamkan penderhakaan terhadap ibu bapa. Anak-anak murid semua kena ingat, sampai bila-bila pun, walaupun kita dah kerja, dah ada duit sendiri, dah ada kereta sendiri, ada rumah besar ke, ada kehidupan sendiri, kita tak boleh sesekali pun menderhaka kepada ibu dan bapa kita. Tu kena ingat baik-baik Ustaz pesan untuk diri Ustaz dengan kamu juga. Jadi dalam Islam ni mewajibkan kita untuk beradab dengan ibu bapa. Jadi dalam surah Al-Isra tu dia dah menerangkan lah garis panduan yang perlu kita lakukan sebagai anak untuk kita beradab dengan ibu bapa. Jadi semua boleh buka muka surat yang seterusnya, boleh lihat muka surat seterusnya, muka surat yang ke-25. Kita tengok muka surat 25 jadi tadi kita dah tahu hukum dia wajiblah kita mentaati ibu bapa kita. Jangan sekali kita jadi anak yang derhaka. Bila kita jadi anak derhaka, nanti susah kita nak masuk syurga. Ustaz yakin dan pasti semua anak murid Ustaz nak masuk syurga. Nak jumpa dengan ibu ayah dia suatu masa nanti bila kita semua telah mati. Jadi
dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang pelajar, kita kena sentiasa hormat kepada ibu dan bapa. Jadi muka surat 25 tu dia terangkan beberapa adab dengan ibu bapa. Jadi kita tengok sama-sama. Okey. Nombor 1, okey, mentaati dan tidak menderhakai mereka. Adab yang pertama, kita mesti taat dengan ibu bapa dan tidak derhaka. Apa sahaja yang ibu dan ayah suruh, kita kenalah lakukan dengan baik. Okey, selalunya ibu dan ayah kita akan minta tolong kita buat kerja rumah, tolong jaga adik ke, tolong pergi kedai ke. Kita kena sentiasa lakukan selagi mana dia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Okey, jadi kita kena taat dengan ibu bapa. Ibu bapa suruh solat, kita mesti solat. Ibu bapa suruh puasa, kita cuba untuk puasa. Ibu bapa suruh melakukan kebaikan, pergi sekolah, dengar cakap ustaz, kena dengar. Okey, jangan sesekali kita menderhaka. Okey, jangan sekali kita marah mak kita, kita cakap kuat-kuat, kita cakap kasar-kasar dengan mak kita. Itu tak boleh lah. Okey, jadi yang nombor 2, kita tengok nombor 2, berlaku baik terhadap mereka. Maksudnya dekat sini, kita lakukan semua perkara yang baik-baik sahaja kepada ibu dan bapa kita. Okey, jangan lakukan perkara yang tak baik. Okey, kalau mak suruh pergi sekolah, kita pergi sekolah dengan baik. Okey, belajar betul-betul, jangan main-main. Itu maksudnya berlaku baik. Apa saja ibu suruh solat, okey, dekat rumah ke, dekat sekolah, kena dengar. Sebab perkara yang baik, selalunya ibu bapa dia pastikan dia akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jadi apabila ibu bapa dah bagi kita benda yang baik, kita pun kena balas dengan perkara yang baik. Okey, seterusnya yang ketiga, kita kena sentiasa berdoa dan memohon ampun kepada mereka. Kita doakan untuk ibu bapa kita. Setiap kali lepas solat, kita kena doakan untuk ibu bapa kita. Okey, sebabnya ibu bapa telah melakukan banyak perkara untuk kita sampai waktu kita sekarang ni. Okey, kita ada sekolah, kita ada buku, kita ada baju, kita ada makanan dekat rumah. Semua ibu bapa yang sediakan. Kita tak keluar duit pun, tapi ibu bapa yang keluarkan duit. Jasa dan pengorbanan ibu kita jaga kita daripada kita baby dilahirkan sampai sekarang memang tak akan terbalas. Dan yang terakhir, membantu mereka buat baik. Kita sama-sama buat baik dengan ibu dan bapa. Jadi kita kena ingatlah, okey, bahawa ibu bapa ni adalah orang yang penting dalam kehidupan kita. Jadi kita kena sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa. Kena ingat tu. Okey. Jadi pada hari ini tugasan kamu cukup mudah. Okey, ustaz minta untuk kamu salin muka surat 25. Okey, adab dengan ibu bapa ada 4, kamu salin keempat-empatnya dalam buku tulis. Jadi kena ingatlah, okey, sebagai seorang anak kita kena sentiasa mendoakan, menjaga dan sentiasa taat pada ibu bapa. Barulah Allah pun akan sayang dengan kita, Rasul pun akan sayang dengan kita, dan masyarakat lain pun akan sayang dengan kita jika kita taat kepada ibu dan bapa. Jadi untuk hari ini itu sahajalah pelajaran kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam kelas-kelas yang seterusnya. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku.